بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 65. Muka surat 65. Kita masih lagi berada dalam tafsir suratul Baqarah. Muka surat 65 ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebut olehmu akan Allah pada segala hari tasyrik, yakni yang berbilang 3 hari di Mina, iaitu 11, 12, 13. Itulah. Bulan lepas kita dah baca ayat cerita pasal ibadat haji. Allah Subhanahu wa taala cerita panjang dekat kita tentang ibadat haji daripada ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kamu kerana Allah. Kita dah hurai panjang. Kemudian diikuti dengan huraian-huraian tentang orang-orang yang gagal memenuhi beberapa benda yang disuruh kita penuhi dalam ibadat haji. Sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala kata fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Dia dalam haji ini tidak boleh buat benda-benda rafat, tidak boleh jima isteri, tidak boleh buat benda fasik, tidak boleh bertengkar semasa buat kerja haji dan sebagainya. Kemudian diikuti pula dengan ayat Allah ceritakan tentang sekelompok daripada kaum Quraisy yang mereka ni dikenali dengan nama Al-Humus. Mereka rasa mereka Quraisy, mereka rasa mereka istimewa. Maka orang pergi wukuf di Arafah, mereka tak mau wukuf di Arafah. Mereka memilih untuk wukuf di Muzdalifah. Kerana Muzdalifah itu masih tanah haram. Mereka rasa mereka orang Quraisy, orang kelahiran tanah haram, tak layak pergi duduk luar daripada tanah haram. Maka orang lain semua wukuf di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Itu kita baca bulan lepas. Malam ni dia sambung lagi cerita tentang perintah apa yang patut kita buat di dalam musim haji. Firman Allah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan sebut olehmu akan Allah pada segala hari tasyrik. Ikrimah kata, yang dimaksudkan dengan wadhkurullah dan berzikirlah kamu kepada Allah itu ialah takbir raya, dia kata. Daripada 10 Zulhijjah raya haji diikuti dengan 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sepanjang 4 hari itu, kita disunatkan takbir raya. Itu kata Ikrimah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Maka barang siapa menyegera dengan meninggalkan tanah Mina pada 2 hari. Dia buat nafar awal. Biasanya orang daripada Arafah mai Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah masuk mai Mina. Bila sampai di Mina, mula-mula sekali dia melontak Jamratul Aqabah. Lepas melontak Jamratul Aqabah, dia bercukur. Lepas dia bercukur, dia duduk di Mina 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Untuk nak bermalam pada 3 malam tu dan juga untuk nak melontak pada ketiga-tiga hari itu. Tapi barang siapa yang ada hal, orang sibuk, tidak menjadi salah. Faman ta'ajjala fi yaumi fala ithma alaih. Maka barang siapa yang menyegera dengan tinggal tanah Mina pada 2 hari. Dia duduk 11 hari bulan, 12 hari bulan. Dia tak boleh tunggu dah 13. Dia ada hal, dia ada kerja lebih penting nak buat. Maka pada 12 hari bulan dia keluar daripada Mina. Keluar daripada Mina pada 12 hari bulan itu dipanggil nafar awal. Siapa yang keluar daripada Mina 12 hari bulan, siapa yang buat nafar awal, maka tiada dosa atasnya. Dengan syarat kematian daripada melontak jamrah. Tak salah. Kalau kita hari 12 dah nak keluar dah daripada Mina, tak salah. Dengan syarat kita dah pun melontak
pada 2 hari itu. 11 dan 12 dah melontar pada 3 jamrah. Selepas habis melontar hari yang ke-12, boleh keluar daripada bumi Mina. Keluar tak tunggu sampai hari 13 itu tidak salah. Begitu. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Dan barang siapa takhir, maka tiada dosa atasnya. Artinya takhir lontar sampai hari 13 dan melontar jamrahnya, maka diberi pilih pada yang demikian itu. Dan siapa yang hari 12 tak mau balik lagi ke Mekah, nak tunggu sampai hari 13 pun tak ada salah apa. Maka itu diberi pilih. Melontar pada hari yang ke-13 itu, nak tunggu pun tak apa, tak mau tunggu pun tak apa. Kalau tak mau tunggu, hari 12 keluar balik. Kalau tunggu sampai dah huruf matahari, sampai dah terbenam matahari, kena tunggu juga sampai hari 13. Lepas melontar hari 13, lepas lohor, baru boleh balik. Begitu. Firman Allah, liman ittaqa, bagi mereka yang takut Allah pada dalam haji. Siapa yang takut Allah dalam buat haji, patuh semua peraturan yang disebut daripada kita baca bulan lepas sampai kita baca ni, patuh kepada peraturan-peraturan itu. Kalau dia patuh, maknanya dia takut kepada Allah. Wattaqullah, dan takutlah oleh kamu akan Allah dengan memelihara segala suruh dan segala tegah. Dah dia kata kepada orang yang takut, dia suruh pula dah hendaklah kamu takut kepada Allah. Dia kata, takutlah kepada Allah. Apa bukti kita takut kepada Allah? Kita buat apa yang Tuhan suruh, kita tak buat apa yang Tuhan larang. Tu bukti takut. Kalau curi-curi buat, tu tak takut. Anak kita, betul-betul dia takut ke tak kat kita? Dia takut kat kita ke dia hormat dekat kita? Kalau dia hormat dekat kita, depan kita, belakang kita, dia macam tu aja. Dia hormat kat kita. Dia jaga nama baik kita. Tapi kalau depan kita tengok punya baik, belakang dia buat macam-macam benda tak elok, itu bukan hormat, itu dia takut kepada kita. Kita nampak bahawa dia takut, kita tak nampak dia tak takut. Kalau betul-betul dia hormat dekat kita, dia takut sungguh-sungguh dekat kita, dia tak berani depan belakang, dia tak berani buat. Maka bukti kata takut kepada Allah tu, dia kata takutlah kamu akan Allah, pelihara segala perintah Allah dan jauhi segala tegahannya. Firman Allah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahui olehmu bahawasanya kamu itu lagi dihasyar, yakni dihimpun sekalian kepadanya pada hari akhirat. Tuhan kata jaga baik-baik, jangan duk lupa satu hari kamu semua akan dihimpun depan nanti. Tuan-tuan, bukan kita aja nanti duduk depan Tuhan. Tony Blair pun nanti duduk ada depan Tuhan juga. Tuhan tu juga lah. Tuhan nak kita duduk sembah lah ni. Semua sekali. Siapa juga, orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal, orang yang baru sekali kita jumpa, yang hari-hari kita jumpa, semua ni itu berhimpun depan Tuhan hak satu aja. Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bukan seluruh dunia, seluruh alam. Dialah Tuhan. Kita kena hidup berhimpun di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka membalas Allah akan kamu dengan amalan kamu itu. Hari itu Tuhan balas. Hari itu tahu tuan-tuan. Hari itu semua pakat tahu. Hari itu baru semua orang pakat tahu. Rupa-rupanya Pak Quran duk bagi tahu ni betul. Bila semua orang hidup berhimpun depan Allah Subhanahu wa taala, tengok betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala ni, masa tu baru kita takut dekat Allah, sebenar-benar takut. Firman Allah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan setengah daripada manusia, iaitu mereka yang mengajaib akan dikau oleh percakapan pada hidup di dunia, dan tiada mengajaib akan dikau pada akhirat. Ini dia nak cerita pula tentang orang munafik. Orang munafik ni, dia kata kalau dengar cakap, kita kagum dengan dia. Oh, nampak cukup hebat. Tetapi bila diteropong tengok amal akhirat tak ada pun. Tin kosong. Bila katok bunyi pum satu kampung dengar bunyi tin tu, mai tengok kosong, apa isi pun tak ada. Ini dia antara sifat orang munafik. Kerana menyalahi cakap bagi amalan dan bagi i'tiqadnya. Yang kata munafik ni cakap lain, i'tiqad dalam lain. Bercakap ni nak ke Islam sangat-sangat. Bercakap ni, dengar ke cakap ni, kira dia ni nak sangat ke Islam. Teropong tengok, Allah.
Subuh tak bangkit sembahyang. Cakap tak sama dengan amalan. Bercakap ni kira kita dengar gerun, takut, ajaib, kita rasa takjub dengan apa cakap-cakap yang dia keluarkan. Bila telepon tengok, Allah, benda mungkar serabut tu ada kat dia. Firman Allah, wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan menyaksi ia akan Allah Ta'ala atas barang yang di dalam hatinya, bahawa muwafaqah bagi perkataan. Tuhan tengok. Dan Tuhan tahu dia ni cakap ni padan tak padan dengan amalan dia. Tuhan tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa huwa aladul khisab. Sedangkan dia sangat-sangat kuat lawan bantah bagi engkau ya Muhammad, dan bantah ikut engkau kerana seteru bagi engkau. Yang kata orang munafik ni, dia ni aladul khisab. Sebenarnya yang kata munafik ni sangat kuat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercakap bunyi kata mau Islam, bercakap kata nak tolong Nabi, bercakap cukup hebat dengan cakap, tapi sebenarnya hati dia nak tengok Nabi binasa. Maka mereka ini huwa aladul khisam. Aladul khisam ni degil, keras kepala tu semua aladul khisam. Cukup degil, cukup keras kepala. Iaitu satu orang laki-laki yang bernama Al-Akhnas bin Shuraih. Shuraih tu bukan Shuraih. Ujung dia. Iaitu ada satu orang laki-laki zaman Nabi dulu, nama dia Akhnas bin Shuraih. Adalah dia ni munafik. Tapi mana cakap dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenar-benarnya cukup munafik. Tapi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap cukup mana? Bila jumpa Nabi bercakap ni orang tak tahu, kata dialah kok belakang duk tikam Nabi. Orang tak tahu pasal apa? Tengok ke waktu dia bercakap dengan Nabi A+. Tapi Nabi beralih aja, dialah orang yang duk tikam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Akhnas bin Shuraih. Bersumpah dia bahawa dia mukmin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih bagi Nabi. Depan Nabi bersumpah, kata dia beriman dengan Nabi, dia mengaku Nabi Muhammad ni Nabi dan dia sayang sangat dekat Nabi. Depan Nabi cakap macam tu. Maka menghampir Nabi akan majlisnya. Maka mendusta akan dia oleh Allah pada yang demikian itu. Dan lalu dia dengan tanaman dan himar bagi setengah. Maka membakar dia akan tanaman dan semelih dia akan himar. Seperti mana firman Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasla. Dan apabila berpaling ia, yakni Akhnas ni daripada Nabi, maka berjalan dia pada bumi supaya berbuat fasid, buat kerosakan pada dalam bumi. Dan membinasa dia akan tanaman dengan membakar tanam-tanaman. Dan anak himar dengan disembelih. Benda ni dilarang oleh Nabi. Nabi tak bagi hidup pergi jahanam pokok tak pasal-pasal. Tak bagi. Kerana pokok-pokok ni semua tu berzikir pada Allah. Dari segi sains ni pula dia hurai cara lain. Pula lah pokok ni dengan duk rilis mai oksigen untuk kegunaan manusia. Pokok ni ada guna, bukan tak ada guna. Kalau saja-saja nak pergi buang kerana tak suka pokok, itu salah. Dia ni saja-saja tak ada pasal. Oleh kerana duk dengar Nabi duk habaq kata kita ni kena duk jaga pokok-pokok, tanam-tanam, dia saja. Oleh kerana Nabi kata kena jaga, dia pergi musnah. Jahat. Orang jahat. Bila larang tak bagi buat, hak tu dia nak pergi buat. Hak orang tu suruh dia tak buat. Perangai Al-Akhnas bin Shuraih ni macam tu. Depan Nabi, kata dia beriman sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi, hak Nabi duk suruh jaga tu, hak tu dia pergi perosak. Himar, anak himar kecil-kecil ni, saja dia pergi semelih, pergi mati bang, biar orang tak boleh pakai himar ni. Tak ada kenderaan, saja jahat. Bukan heran tak orang jahat. Orang jahat ni heran. Dia sadish. Saja jahat. Tak boleh tengok pondok telefon elok sikit, terajang bagi jahanam buang. Tanya sahabat-sahabat kita duk kerja telekom. Ambil kabat pergi bubuh. Pergi bubuh dalam lubang masuk koin tu, masuk duit tu cucuk pergi meletup bang. Apa punya jahat manusia macam ni? Benda
benda tu nama pun kemudahan awam. Dia pergi bagi lingkup. Masuk toilet awam ni dengan niat bawa marker pergi tulis macam-macam di toilet tu. Tulis macam-macam. Tuan-tuan boleh bayang tak ni orang jenis sakit jiwa macam ni? Dan lebih malang lagi kalau anak kita. Allah, apa ke satu masalah dia ni? Dia sakit jiwa. Dia tak boleh tengok benda elok, dia nak posak pergi jahanam. Dia jenis macam tu, jenis sakit jiwa. Di antara sifat orang munafik ni jenis macam ni, jenis sakit jiwa. Bukan ada hal pun Nabi tak pernah buat apa kat dia. Nabi tak pernah pergi duduk samun duit dia. Nabi tak pernah pergi duduk rampai ambil bini dia. Nabi tak pernah pergi posak, pergi penjatuh maruah dia. Nabi tak pernah buat apa kat dia. Dia pun tak ada pasal apa. Dia main depan Nabi masuk Islam. Elok dah. Tapi belakang Nabi hantam Nabi. Apa satu masalah dia ni? Apa pasal yang dia duduk sakit hati dekat Nabi ni? Apa pasal? Yang kadang-kadang orang tanya dia yang marah sangat dekat Nabi ni pasal apa? Nabi ada buat apa kang? Tak ada buat apa. Aku sakit hati kat dia. Ini ciri-ciri orang munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah Ta'ala itu tiada kasih ia akan orang yang berbuat fasad, yakni buat kebinasaan. Allah tak suka orang macam ni. Orang yang tak boleh tengok bus stop ada bumbung, dikatok pergi pecah abang. Orang yang tak suka tengok padang permainan untuk budak-budak main, ada andui, ada apa, dia pergi rongkah besi tu pergi jatuh. Dia tak boleh tengok benda elok, dia nak pergi rosak. Lebih teruk lagi. Kereta orang duk parking elok-elok, dia pergi turis. Oh, daripada depan sampai ke belakang satu baris. Apakah satu sakit dalam hati dia? Cara dia pergi buat tu, dia turis di atas bonet kereta di atas apa tu, menggambarkan jiwa dia sakit macam tu. Bergumpai-gumpai. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Hak jenis macam ni ada banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tak suka orang yang jenis tu buat kerosakan ni. Allah tak suka orang macam ni. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan apabila dikata kepada dia ittaqullah, takutlah oleh kamu akan Allah, akhadhathu al-'izzatu bil ismi, nescaya ambil akan dia oleh takabur dengan mengerjakan dosa. Bila pi nasihat dia, pi tegur dia, pi kata dekat dia, apalah hang buat macam ni, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Bila kata lagu tu, dia lebih lagi nak buat benda orang larang ni. Orang sakit jiwa. Orang pergi tegur dia, apalah dia buat. Tegur tu macam jurih petrol. Api sambang terus. Lagi dia nak tunjuk yang dia ni gedebek. Ada manusia macam tu. Bukan kata teguran orang tu boleh nak reduce, boleh nak turun, boleh nak redakan jahat dia dah. Tegur tu, dia lagi nak tunjuk. Ini yang dikatakan aladul khisab. Firman Allah, fahasbuhu jahannam, maka memadai akan dia oleh neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itulah sejahat-jahat hamparan, iaitu neraka. Tuhan kata orang macam ni, aku tak mau banyak cakap, mereka ni tempat dia neraka jahannam. Cukup. Orang macam ni tak payah cakap banyak-banyak. Orang macam ni kita puh dia dalam neraka jahannam. Bila dia kena neraka tu, baru dia tahu, oh, rupa-rupanya ni akibat yang kena aku kerana tak dengar cakap orang beriman dulu. Firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan setengah daripada manusia itu ialah mereka yang jual akan diri kerana nak tuntut keredaan Allah pada mengerjakan taat Allah. Ni hak satu puak lagi pula. Ada pula sebahagian lagi manusia yang Tuhan buat di atas muka bumi ni, dia ni sampai ke peringkat apa? Nyawa hilang pun tak apa untuk agama. Tuan-tuan tengok. Bila ada manusia, ada dua golongan. Ada Nabi Adam, mai anak dia jadi masalah dah. Habil ada, Qabil ada. Start daripada Habil punya perangai, Qabil punya perangai ni, start daripada tu duk bawa mai sampai lah ni tak tahu sampai bila. Manusia kok mana pun akan dua golongan. Akan ada dua golongan.
Hak satu ni Allah, hati ni punya lembut, tak tahu nak abang dengar ayat Quran, ayat mata keluar, dengar nak ubah, nak buat bagi jadi baik, nak buat. Ini satu golongan. Hak satu golongan lagi dia nak lawan, lagi dia nak tunjuk, lagi dia nak kata dia ni lawan dengan agama, lagi dia nak cabar Allah. Apa Allah boleh buat dekat dia? Ini satu golongan. Maka dalam ayat ni Allah cerita pula wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada pula setengah daripada manusia tu jual diri, gadai nyawa kerana nak tuntut keredaan Allah pada mengerjakan taat Allah. Dan di antara mereka itu ialah Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia ni orang hebat. Dia orang hebat. Dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang Mekah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia masuk ke Mekah tak ada apa. Duduk di Mekah, dia start menyaga. Akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jadi satu orang saudagar yang terkenal di Mekah. Kekayaan dia menjadi bahan cakap orang. Orang pakat duk cerita, Suhaib ni kaya, Suhaib ni dengan gedung perniagaan, Suhaib ni. Cerita pasal Suhaib kaya ni orang duk cakap merata tempat. Bila Nabi SAW bawa Islam, dia ikut Nabi SAW. Bila dia ikut Nabi, Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia di antara orang yang masuk nama, nak hijrah sama dengan Nabi. Bila dia nak hijrah, dia nak bawa sikit sebanyak harta yang ada. Nak bawa takat-takat yang boleh bawa. Nak buat modal di Madinah. Masa dia nak bawa tu, orang Quraisy mai tahan dia. Orang Quraisy kata dekat dia, Suhaib, kamu masuk Mekah, kamu tak ada apa. Kekayaan ni semua kamu buat di Mekah. Lah kamu nak tinggal Mekah, kamu pergi keluar tak ada apa. Macam kamu masuk dulu. Jangan bawa satu benda apa. Dia kata tak apa. Aku tetap nak ikut Nabi SAW. Dia keluar. Sampai di tengah jalan dah. Dalam duk hijrah sampai tengah jalan dah. Quraisy duk hambat orang Islam ni. Jumpa lagi dia ni. Jumpa dia terus cabar dengan Quraisy tak jumpa dia ni. Dia kata, hampa bukan tak kenal siapa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia kata, hampa bukan tak kenal aku siapa. Dia kata, aku adalah orang yang paling cekap kalau memanah. Dia kata. Aku boleh garanti dekat hampa. Hampa tak boleh sentuh aku selagi anak panah aku tak habis. Dia kata. Dia kata begitu. Dia kata, kami pun tak mau bergaduh dengan hang. Cuma, harta yang hang tinggal, buat ni, dia duk kira harta saja. Harta yang hang duk tinggal di sana, tinggal di Mekah tu kira lagu mana. Dia kata, kalau tu yang hampa mau, aku bagi kat hamba. Ambil. Dia kata. Dia pun kata, deal. Dia jadi. Dia lepas dia. Dan dia pun terus pergi ke Madinah. Dah tadi lah dia kata, dah okey lah, dah tak bagi bawa, tak apa, aku tetap pilih Islam, aku tetap pilih Nabi, aku nak hijrah, dah hijrah, tengah jalan, pergi hambat, tahan pula nak tanya tu, harta hang tu kira macam mana. Dia kata, kalau tu yang hampa nak ambil, saya kata. Okey, lepas dia. Bila Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sampai saja di Madinah, di pintu masuk Madinah tu, Umar Al-Khattab tu tunggu dia. Sahabat hijrah, bukan hijrah sekaligus gitu. Mereka berperingkat-peringkat. Umar dah sampai dah di sana. Bila Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sampai, yang sambut dia di pintu masuk Madinah ni ialah Sayyidina Umar Al-Khattab dan beberapa orang sahabat lain. Bila dia sampai aja, Sayyidina Umar menangis. Terus Sayyidina Umar kata dekat dia, Rabihal bay', Rabihal bay', Rabihal bay'. Sayyidina Umar kata, untunglah menjaga kamu, wahai Suhaib. Untunglah menjaga kamu, wahai Suhaib. Untunglah menjaga kamu, wahai Suhaib. Dia kata balik ke Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat ni. Dia kata, apa pula hampa doakan aku untung dalam menjaga. Sedangkan hampa pun untung juga. Pasal hampa pun hijrah sama. Dia kata. Umar Al-Khattab kata dekat dia, tapi kami, Allah tak sampai turun ayat. Berbeza dengan kamu. Kamu punya hal hijrah daripada Mekah ke Madinah, Allah buat turun ayat untuk kisah kamu hijrah ni. Rabihal bay', beruntunglah menjaga kamu. Ayat apa? Ni ayat 207. Surah Al-Baqarah yang kita baca ni. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di kalangan manusia, ada yang sanggup gadai nyawa kerana nak cari keredaan Allah. Ayat ni turun kerana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tinggal harta kekayaan dunia ni kerana nak cari keredaan Allah. Allah buat turun ayat ni.
Nabi bagi tahu lah dekat sahabat-sahabat ni. Bila dia sampai, dia pergi sambut dia. Dia pergi kata dekat dia, Suhaib, untunglah menjaga hang Suhaib. Bila dibawa dia pergi ke depan Nabi SAW, sampai-sampai Nabi pula kata dekat dia, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Nabi kata, beruntunglah Suhaib, untunglah Suhaib, untunglah Suhaib. Untung pasal apa? Pasal tindakan dia tu Allah puji dalam Quran. Bukan senang tuan-tuan. Allah nak turun satu ayat nak puji satu orang manusia. Untunglah hang Allah. Allah turun ayat kerana kes hang nak hijrah. Maka di antara orang yang sanggup buang segala-gala kerana nak cari keredaan Allah ialah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Menyakiti akan dia oleh kafir musyrikin di Mekah. Maka hijrah dia ke Madinah dan meninggal dia akan hartanya di Mekah. Firman Allah, wallahu ra'ufum bil ibad. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kasih sayang akan segala hamba-Nya. Sekira-kira menunjuk Allah akan mereka itu pada jalan keredaan. Allah bila dia sayang kita, dia tunjuk jalan keredaan dekat kita. Tanda Allah sayang kita. Contoh kesian, jumpa satu orang umur dah 80 lebih dan sebagainya. Sampai dah umur 80 lebih, jemaat pun tak nak nampak main sembahyang di masjid. Rasa macam mana? Bukan kita nak hina dia, bukan kita nak kata apa kat dia. Kita sangat sedih dengan apa yang berlaku kat dia. Dan dalam hati kita duk minta dekat Tuhan, ya Allah, jangan keturunan aku jadi macam ni. Umur 80 lebih dah. Muka langsung tak ada tanda-tanda ayat sembahyang. Jemaat pun tak pernah nampak main masjid. Susah nak cakap. Siapa? Hidayah Allah, keredaan Allah ni mahal. Allah tak bagi ke semua orang. Dia kata, dan turun kepada Abdullah bin Salam dan segala sahabatnya, tak kala ta'zim, yakni membesarkan mereka itu akan hari Sabtu. Abdullah bin Salam ni asal-asal orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Walaupun dia dulu Yahudi, kemudian dia masuk Islam, tapi amalan yang dia duk pegang dalam agama lama dia ni, dia tak boleh nak tinggal. Di antaranya ialah orang Yahudi, hari Sabtu hari kebesaran dia. Dia ni dah masuk Islam dah. Tapi bila hari Sabtu dia duk rasa nak respect juga hari Sabtu ni. Dia tak boleh nak buang amalan yang dia dah sebati sekian lama. Punya tak bagusnya macam tu. Dan benci akan daging unta kemudian daripada Islam. Orang Yahudi tak makan unta. Dia dah masuk Islam. Islam membenarkan makan unta. Dia tak makan juga. Pasal apa? Dia tak boleh makan. Kan? Macam sebahagian daripada kita tak boleh makan lembu. Dia tak boleh makan. Dia lan. Kan? Padahal benda tu halal. Terang-terang halal elok. Tak ada masalah. Makanlah. Kerana sudah biasa pada agama Yahudi. Kerana amalan hak dia duk pegang dalam Yahudi dulu ni, duk terbawa-bawa lagi walaupun sudah masuk Islam. Tak mau macam ni. Allah tak suka macam ni. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai segala orang yang beriman, masuklah oleh kamu pada agama Islam itu sekalian hukum syariatnya. Bila kita kata kita jadi orang Islam, semua syariat Islam kita kena buat. Tak boleh lagi ada lagi negotiate lagi, hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. No. Bila masuk Islam, kita kena buat semua Islam suruh. Benda macam ni tak boleh negotiate, tak boleh duduk tawak-menawak, tak boleh duduk nak. Tak boleh. Kita masuk Islam, hak Islam suruh semua kena buat. Syariat Islam tu kita kena buat. Dan tinggal oleh kamu daripada syariat Musa yang menyalahi bagi hukum Islam. Dan kamu bila dah masuk Islam, walaupun dulunya kamu Yahudi, kamu ikut kitab Taurat misalnya, bila turun Quran memansuhkan Taurat, kamu kena ikut Quran. Tapi dia ni dia tak boleh lagi, dia tak boleh. Dia masih lagi, Abdullah bin Salam ni masih lagi dia nak terikat dengan amalan dalam Yahudi dia. Firman Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan, yakni dengan pecah-pecah hukum agama. Ikut setengah-setengah saja. Tak boleh. Bila kita kata kita Islam, Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Bila kamu masuk Islam, Islam semua. Tak mau ambil sikit-sikit.
Islam waktu masuk Jawi aja, Islam waktu nak menikah saja, Islam waktu di Mekah buat haji, buat umrah saja, masa tu Islam. Bila balik mai pakaian tak mau ikut Islam. Bila balik banyak benda lempak wang Islam ke tepi. Tak mau macam tu. Bila kata Islam, daripada A sampai Z, daripada alif sampai ya, hak Islam suruh semua kita kena buat. Baru kita Islam. Oh, dalam soal pergi Mekah buat haji, buat umrah, keluar zakat apa semua cantik. Tapi main dalam bab-bab yang tertentu hal lain kira tak apa boleh. Tak mau macam tu. Firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru, yakni musuh yang nyata. Jaga baik-baik. Syaitan yang boleh nak memperdayakan kita. Firman Allah, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Dan jika cenderung kamu tidak bawa masuk pada sekalian hukum Islam. Bila kamu cenderung kepada sesat daripada jalan Islam, daripada kemudian barang yang datang ia akan kamu oleh segala kenyataan, yakni hujah yang zahir atas bahawasanya Islam sebenar. Tak boleh. Dah mai dah depan kita terang-terang, ni dia Islam yang sebenar, kita tak mau ikut Islam yang sebenar. Nabi nak ikut benda-benda yang sesat, yang tak betul, itu tak boleh. Tentu apa dia yang dalam ajaran Islam yang tak jelas ni apa? Yang tak jelas. Perintah suruh semayang jelas. Jelas. Ya, ramai orang tak semayang. Perintah tutup aurat. Jelas. Tapi ramai orang tak tutup aurat. Banyak perintah dalam Quran. Perintah haram riba. Macam-macam perintah dalam Quran ni jelas. Hukum dia. Tapi orang langgar macam tu. Dia kata sebagai orang Islam, bila dah main hukum yang jelas, kena ikut hukum yang jelas tu. Tinggal semua hak sesat-sesat ni tinggal. Firman Allah, fa'lamu anna Allah azizun hakim. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang keras, yang tiada lemah akan dia oleh sesuatu. Lagi hakim pada perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala aziz. Dia maha perkasa. Tak ada siapa boleh challenge Allah. Tak ada siapa boleh challenge Allah. Bahkan Allah itu hakim. Maha bijaksana. Tak ada siapa lebih cerdik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam. Tiada nanti-nanti mereka itu, melainkan bahawa datang akan mereka itu oleh Allah akan azabnya. Yakni pada mahsyar itu, pada segala bayang-bayang teduh daripada awan yang putih dan awan yang nipis. Dia bagi tahu dekat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa lagi? Hal yanzuruna. Adakah kamu masih nak tunggu? Nak nanti lagi? Nak ikut Allah ni nanti sat dulu? Sehingga an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam. Nak tunggu sampai esok dah Tuhan bagi kamu bangun di padang mahsyar esok. Dia mai ghamam atas kepala kamu. Masa tu baru nak ikut betul-betul apa yang Tuhan suruh. Tuhan tanya macam tu. Ni law ni peluang untuk kita ikut, untuk kita buat amal doa ada, tak mau buat, tak mau ikut. Nak tunggu bila? Tuhan kata, nak tunggu esok ni, dah aku bangunkan manusia semua di padang mahsyar, masa tu aku buat mai ghamam, aku buat mai satu awan atas kepala hampa, masa tu baru hampa nak ikut Islam, tak dah nak. Kalau nak ikut Islam, lah ni. Kalau nak beramal dengan Islam, lah ni. Masa masih boleh hidup, duk menyawa di atas dunia ni, masa ni kalau nak ikut Islam. Dah mati esok ni, tak timbul dah cerita ikut Islam. Tak boleh buat apa dah. Firman Allah, wal malaikatu wa qudiyal amr. Dan datang malaikat dan dihukum binasa oleh mereka. Di padang mahsyar esok, dia mai awan dalam hadis. Dia buat mai cerita lah tentang ayat ni. Dia buat mai cerita tentang ayat ni. Bagaimana manusia, dia kata, di hari akhirat itu, di padang mahsyar, masing-masing nak cari siapa boleh tolong dia. Manusia ni, di padang mahsyar itu, sama-sama duk berhimpun di padang mahsyar ni, duk bercakap. Siapa agak-agak boleh tolong kita ni? Teruk sangat ni, keadaan ni. Dengan panas, dengan matahari sejengkal atas kepala, dengan peluh, duk tenggelam diri sendiri. Dengan dahaga ni Allah Ta'ala yang mengetahui berapa punya teruk dahaga. Dalam keadaan macam tu, manusia sama manusia. Ini hadis sahih. Manusia sama manusia ni duk bercakap. Dia kata, siapa agak-agak boleh bagi syafaat tolong kita ni? Maka akhirnya ada satu orang kata, kita pergi jumpa Nabi Adam AS.
Dia makhluk manusia yang pertama Allah bagi jadi atas muka bumi ini. Tentu dia ada kedudukan yang cantik di sisi Tuhan. Kita minta tolong dia, dia boleh minta dekat Tuhan suruh tolong kita. Jom pergi jumpa. Pakat belakang ramai-ramai cari. Nabi Adam pun ada dalam kawasan itu juga. Jumpa Nabi Adam. Bila jumpa, Nabi Adam terus tanya mereka. Agak-agak kamu pasal apa yang kamu semua lah ni duduk ada di atas muka bumi, tak duduk dalam syurga? Agak-agak kamu pasal apa? Nabi Adam kata, kamu semua terhumban ke muka bumi ni kerana aku lah. Dia kata, kerana aku dah buat satu silap dengan Tuhan. Tuhan larang aku mendekati pokok tu, aku pergi dekat juga. Maka aku kena murka Tuhan. Aku dicampak turun ke dunia, maka semua zuriat aku ada di atas dunia. Aku yang dah ada salah ni, macam mana aku nak minta dekat Tuhan? Maka lepas tu pakat belarak pergi jumpa Nabi-Nabi yang lain pula. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa apa semua. Semua pun dengan jawapan masing-masing. Semua pun dengan jawapan masing-masing. Yang jawapan tu nak beritahu kata kami tak mungkin boleh tolong hampa ni. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW. Bila jumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata aku boleh tolong. Nabi terus sujud di bawah arash Allah. Sujud minta kepada Allah supaya dilepas orang-orang ni daripada azab sengsara padang mahsyar. Maka sekali sujud satu puak Allah lepas. Sekali sujud satu puak Allah lepas. Sekali sujud satu puak Allah lepas. Dalam keadaan macam tu, dia main cerita ni. Cerita Ghamam ni. Dia main tiba-tiba di padang mahsyar tu dia main satu awan gelap. Kemudian terbelah awan tu, turun main malaikat-malaikat Allah. Maka berbagai-bagai azab turun beserta dengan turunnya malaikat-malaikat Allah ni nak mengazab orang-orang yang masih tinggal di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana kita nak compute otak kita dengan cerita-cerita hadis? Tuhan kata, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Tuhan kata, aku dah buat main dah ayat Quran, dah buat main dah hadis Nabi semua dah buat main dah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa berasa nak beriman, dia boleh beriman. Siapa nak percaya apa yang kita cakap tadi, Quran hadis tadi, nak percaya falyu'min, maka dia boleh beriman. Dia boleh percaya. Wa man syaa'a falyakfur. Tuhan kata, tapi siapa yang nak engkar, nak kufur, tak mau percaya, falyakfur. Dia boleh engkar, tak ada masalah. Akhirat esok Tuhan tunggu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah jua dikembali segala kerja akhirat pada membalasnya. Akhirat esok semua kembali kepada Allah. Siapa pun tak boleh campur urusan Allah di hari akhirat. Kalau di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala nak buat mai awan gelap kepada orang yang duduk di mahsyar, mai awan gelap semua seronok. Seronok duk ingat hujan nak turun, boleh hilang panas, boleh hilang dahaga. Tiba-tiba hak luruh turun mai kala jengking. Al-aqarib. Dia kata turun kala jengking, turun ketik pula. Ada di padang mahsyar. Allah nak buat macam tu, Allah boleh buat. Siapa pun tak boleh kata apa-apa Tuhan pada hari itu. Kalau Allah kata aku nak turun matahari mai sejengkal atas kepala. Atas dunia ni duk bahas macam mana matahari nak turun sejengkal atas kepala. Matahari duduk berapa juta kilometer daripada bumi pun hangat macam apa lagi. Kalau buat turun bukan kata atas kepala. Buat turun dekat sikit lagi pun lebok kita ni. Apa ni duk bercakap kata matahari nak duduk sejengkal atas kepala. Kan cakap, nak cakap apa pun. Esok tengok betul tak betul. Kita orang Islam, kita percaya dengan Quran, kita percaya dengan hadis Nabi. Kerana kita orang Islam, kita rasa selamat kalau kita percaya dengan Quran dan hadis Nabi. Walaupun benda yang kita percaya tu tak masuk akal. Tapi oleh kerana Allah kata, kita percaya. Oleh kerana Nabi kata, kita percaya. Walaupun 1 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang kata tu saya percaya. Kita, ini Allah kata, ini Nabi kata, kita percaya. Kita percaya ni yang nak selamat esok, dia yang tak percaya juga yang nak selamat esok. Kita tunggu dan tengok di sana macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah juga dikembalikan segala kerja akhirat esok untuk nak membalasnya. Tuhan yang akan atur pembalasan kepada orang engkar di hari akhirat esok dan balas syurga kepada orang-orang yang beriman dengannya. Firman Allah, sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanya olehmu wahai Muhammad akan Bani Israel, yakni Yahudi Madinah tu. Berapa banyak kami datang akan mereka itu daripada mukjizat yang zahir. Seperti buka laut, terbelah laut.
seperti turun al-manna dan salwa, maka tukar mereka itu akan dia dengan kufur. Tuhan sebut, Tuhan ungkit balik benda ni. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, sal Bani Israel, wahai Muhammad, pergi jumpa Yahudi. Ada di Madinah tu. Madinah ni dulu ada Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa. Dengan Bani apa satu lagi? Quraizah. 3 Bani Yahudi tu ada di Madinah pada masa tu. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, pergi tanya Yahudi tu. Dia usah tanya lagi apa. Pergi tanya mereka sendiri. Pergi tanya mereka sendiri, betul tak betul? Masa Nabi Allah Musa alaihi salam turun kepada Bani Israel, turun kepada Yahudi dulu, Allah bekalkan kepada Nabi Musa ni beberapa mukjizat yang zahir. Boleh nampak. Very obvious. Tengok boleh nampak terang-terang. Depan-depan mata. Nabi Musa pegang tongkat dia, lempang. Tongkat tu berubah jadi ulang besar. Ditelan semua ulang-ulang ahli sihir Firaun. Betul tak betul benda ni dah jadi dah dulu? Pergi tanya mereka. Betul tak betul? Waktu Nabi Musa kena hambat dengan Firaun ni sampai tepi laut, Nabi Musa ambil tongkat dia, pukul laut, tiba-tiba laut terbelah dua. Boleh turun lalu ke bawah ni sampai naik balik sana balik. Kemudian bila dah tentera Firaun sampai di tengah-tengah laut, Allah suruh pukul balik air laut tu, cantum balik mati. Betul tak betul benda ni dah jadi dulu? Ataupun benda ni cerita dongeng dalam Quran saja. Ditanya Yahudi tu, mereka boleh cerita. Betul tak betul benda ni dah jadi dulu? Betul tak betul Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Bani Israel ni bila Nabi Musa pergi minta, ya Allah, buat turunlah mai satu jenis hidangan yang mereka tak boleh dapat di atas muka bumi ni. Allah buat turun al-manna dengan salwa. Buat turun mai 2 jenis madu yang cukup manis dan juga sejenis burung seakan-akan burung puyuh. Turun mai bagi mereka makan. Dan mereka makan memang tak ada benda ni di atas dunia. Makan. Lepas tu Nabi Musa kata, hampa percaya tak? Allah Tuhan aku dan Tuhan hampa semua? Mereka kata, kami kenyang tak boleh cakap lagi. Nanti kami bagi tahu balik. Betul tak betul? Allah dah tunjuk dah benda ni berlaku terang-terang depan mata mereka dulu. Pergi tanya mereka betul tak betul? Macam tu punya bukti Allah tunjuk mai dekat mereka, maka tukar mereka itu akan dia dengan kufur. Terang-terang Tuhan tunjuk bukti, mereka kufur juga dengan Tuhan. Tuan-tuan ingat orang hari ini tak mau nak percaya kepada Tuhan, tak mau nak percaya kepada dalam kubur ada muka dan nakir, tak mau percaya kata esok kita akan bangkit di padang mahsyar. Orang-orang yang tak percaya ni, kalau Tuhan tunjuk bukti macam mana Tuhan tunjuk dekat Bani Israel, agak-agak mereka ni nak beriman ke tak? Belum tentu lagi. Pasal apa? Pasal dah ada satu rekod yang boleh kita tengok. Rekod yang dibuat oleh Bani Israel, minta yang tu, minta yang ni, Tuhan bagi terang-terang, tak mau beriman juga. Soal nak beriman, tak mau beriman ni bukan soal bukti ada ke tak ada. Soalnya hati dia tak mau beriman dengan Allah. Kalau hati tak mau percaya, terus dah cakap macam mana lah, dia tak akan percaya. Tapi kalau hati nak percaya, sikit aja dia boleh percaya. Dia kata soal kerana tingkat taubih dan kerana menarik dan juga mengkeji mereka itu. Ditanya mereka ni, macam mana mereka ni pergi buat dengan itu, akhirnya mereka mengeji Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at. Dan barang siapa yang tukar akan nikmat Allah daripada kemudian barang yang datang akan dia, akan jadi kufur mereka itu. Fa innallaha syadidul iqab. Maka bahawasanya Allah Taala itu sangat-sangat dahsyat siksa. Allah bagi nikmat, dia balas balik dengan kufur. Dia minta apa pun Tuhan bagi, dia derhaka Tuhan lagi. Kita apa Tuhan tak bagi kita. Alhamdulillah, semua dia bagi. Buat satu dia bagi apa? Nikmat Islam. Jadi orang Islam. Nikmat. Jahat macam mana pun kita ni, kalau sekiranya kita masih Islam, cuma jahat aja. Di akhirat esok ni masuk neraka. Tuhan balas kita sesuai dengan dosa yang kita buat di atas dunia. Dia balas kita sampai habis. Dosa kita ditebus dengan azab Tuhan. Lepas juga kita masuk syurga. Pasal apa? Pasal kita Islam. Berapa punya mahal tu tiket kita jadi orang Islam tu. Berapa punya mahal tiket tu. Itu nikmat paling besar. Kerana Islam tu, satu hari tu, masuk syurga juga kita ni. Dan betapa ruginya manusia yang buang Islam ni. Kerana dia buang tiket untuk nak masuk syurga. Syukur atas nikmat Islam yang Allah bagi kat kita. Syukur atas nikmat bukan sahaja jadi orang Islam, Allah jadikan kita orang yang beriman.
Kita percaya dengan Allah. Kerana percaya Allah, maka kita semayang 5 waktu sehari semalam. Kerana percaya Allah, kita bangkit tengah malam sekali-sekala buat semayang tahajud. Kerana percaya Allah, kita bagi derma dengan ingat apa? Allah suruh buat benda ni. Kerana percaya Allah, kita buat semua benda-benda yang kita duk buat lah ni. Syukur Allah bagi kita jadi orang Islam. Syukur pasal Allah bagi kita percaya kepada Allah. Sedangkan ada orang Islam yang tak mau percaya dengan Allah. Syukur Allah bagi kita sihat, tuan-tuan. Sihat, boleh main masjid apa semua, batuk demam sikit tak apa. Dalam keadaan berapa ramai orang yang Allah tarik kesihatan daripada dia. Allah tarik kesihatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Telah dihiasi bagi segala kafir itu akan hidup dunia. Maka kasih mereka itu akan dia. Kesian orang kafir. Mata dia tak tembus sampai akhirat. Kesian. Mata dia ni tebalan dengan dunia. Ya tengok takat mana ada dinding tu ya. Balik dinding tu polah pun dia tak nampak. Orang kafir ni dia duk nampak takat dunia ni aja. Atas dunia ni kita kerja susah payah tungging terbalik apa semua kita kerja, kita cari duit, kita dapat duit, kita hidup mewah habis dekat tu. Dia tak fikir dah ni lepas dia mati esok nak start satu cerita baru yang cerita tu lagi panjang daripada cerita dunia. Dunia ni panjang macam mana pun dia ada expiry date dia. Dia ada tempoh rosak dia. Manusia ni macam mana pun dia jumpa satu tarikh dia expired, dia mati. Ada baru 30, expired lah. Ada Tuhan tarik pergi sampai 80, baru expired. Ada Tuhan rentak pergi dia sampai 100 lebih, baru expired. Pokok pangkalnya, dia akan jumpa tarikh expiry dia. Tapi akhirat itu, kita bangkit daripada kubur itu, bangkit tu, bangkit tak mati dah sampai bila-bila. Maknanya, cerita akhirat jauh lebih panjang daripada cerita dunia. Di manusia, dia duk gelut ni, hak ada expiry date ni. Hak ni dia duk gelut sangat, hak nu dia buang terus. Maka, silap ni, dia akan menyelesai di akhirat. Firman Allah, وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Bukan sahaja dia ni nampak dunia ni elok, bahkan mengolok-olok mereka itu daripada segala orang mukmin kerana kepapaan orang muslim itu. Seperti mana Bilal Habashi dan Ammar Arabi dan Suhaib Rumi mengolok-olok mereka itu atas mereka itu dengan harta dan kekayaan mereka. Bukan sahaja dia tak mau percaya kepada apa yang Tuhan kata, buat main-main pula kepada orang yang beriman. Buat main-main. Dia kata tak mesti pakai jubah, pakai serban baik. Apa hal yang hidup camdek satu macam lagu tu pasal? Tuan-tuan pernah tengok orang pakai jubah, pakai serban, hidup gencok di naik kelab, di karaoke? Hidup menyanyi lagu racun di tangan kananmu, apa madu apa tangan kirimu apa kan? Tengok dia ni dengan jubah dengan serban awak dia buat. Ada pernah tengok? Dia malu kepakaian dia ni. Dia malu nak pergi masuk tempat-tempat tak elok ni. Malu. Bukan dia malu ke Allah aja, malu ke baju dia ni. Baguslah. Bila orang pakai macam tu, baguslah. Kita tak mau pakai, tu soal lain. Jangan duduk camdet orang yang pakai. Tak syok lah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mengolok-olok mereka akan segala orang mukmin. Dia buat perli-perli main dekat orang Islam, orang yang beriman ni. Tidur rentak janggut kau tu saja. Pergi pegang janggut kau tu. Ni janggut cari makan kan, janggut apa ni? Buat dulu tu apa hal? Anak taruh janggut taruh, tak mau taruh sudah. Bila benda tu sunat. Yang habis duk rentak main janggut orang pasal apa? Jadi dia himbau orang sekali masuk parit tu saja ya. Kan? Hidup olok-olok main, hidup perli-perli main kepada orang yang beriman ni kerana kepapaan mereka itu. Kerana miskin tu dia hidup olok-olok main. Baguslah ikut Islam, inilah yang dapat. Baguslah ikut Islam, tu saya duk beli kereta, tu saya duk apa, naik unta lah. Hidup olok-olok main dekat orang tu. Maka yang duk kenal ni siapa dia? Bilal Habashi. Bilal kenal lah, tentulah. Bilal tentu kenal. Itu sebab pahala dia besar di sisi Allah. Sejarah Bilal ni pada awal sampailah akhir hayat. Sepanjang-panjang umur duk kena hina dengan orang.
Tapi betapa mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan bermula segala orang yang takut Allah itu pada atas mereka itu pada hari kiamat. Tuhan bagi jaminan. Tuhan kata walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang takut kepada Allah masa atas dunia ni, fawqahum yaumal qiyamah. Hari kiamat esok, depa ni nanti duduk atas berbanding dengan hampa duk perli depa ni. Atas dunia ni tak ada orang nak defend. Bila kena ni tak ada orang nak defend. Ada orang pergi tambah tay pula sikit lagi. Tapi Allah kata orang yang kerana Islam dia dihina, kerana iman dia dihina, di hari akhirat esok kok mana pun dia atas daripada orang-orang ni. Allah akan pastikan dia duduk tempat atas. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang memberi rezeki akan mereka itu yang dikehendaki dengan tiada hisab. Allah akan bagi rezeki kepada mereka ni bighairi hisab, tanpa hisab. Tuhan bagi. Tuhan bagi kepada orang yang beriman. Orang yang beriman tuan-tuan, nampak duit tak ada, tapi kita tak tahu betapa tenangnya jiwa dia. Orang yang beriman ni kita tengok nampak lagu biasa aja, tak kaya terang mana dan sebagainya, tapi makan alhamdulillah lalu. Ada sesetengah, tak semua, sesetengah orang kaya raya Tuhan bagi macam-macam kat dia, makan tak lalu. Allah bagi rezeki duit, tapi rezeki makan Tuhan tarik. Duit nak buat apa? Duit nak buat apa kalau makan tak lalu? Duit nak buat apa? Nak beli baju. Orang duk beli baju selai habis-habis mahal RM200 selai baju. Dia pergi beli selai RM20,000. Apa? Baju RM20,000 dengan baju orang beli RM20. Apa ya? Tapi makan ni, kawan ni makan alhamdulillah. Bukan ada apa pun sampai dengan ikan tambang kiat saja. Dia boleh pergi 3 pinggan. Alhamdulillah boleh jalan. Yang dengan apa kambing panggang dengan apa. Tak lalu makan. Tuhan tarik rezeki. Tuhan bagi duit, tapi Tuhan tarik rezeki. Yang kata rezeki ni kita ni bila sebut kita rezeki, lu nampak duit. Nah, rezeki ni macam-macam. Ni nampak apa oksigen hak kita duk menyawa ni rezeki lah ni. Tuhan bagi kat kita rezeki yang Tuhan bagi. Dan tuan bisa tengok orang penat. Orang kena penyakit asma. Penat. Allah. Duduk sebelah kita aja. Kita boleh duduk menapas elok. Dia penat. Ambil biji mata putih. Sampai duduk nak capai orang. Nak pegang baju orang. Nak apa. Nak cari inhaler tu. Nak. Penat. Allah tahan rezeki ni. Oksigen ni. Tak boleh masuk. Dia duduk sedut. Tak cukup. Tengok dia duduk. Nak kita tengok dia. Kita penat. Dia lagi penat. Kita tengok orang penat ni. Takut. Tengok di hospital itu penat. Orang duk bubuk ni oksigen di ni. Duk di kanan. Apa dia punya tangki tu? Dia penat. Penat teruk. Kronik. Keadaan kritikal. Dia tunjuk. Dia nak suruh alih main belah kiri. Dia kata ganggu belah kanan. Ya adik-beradik ni pergi jumpa doktor. Pergi abang dekat doktor. Kata ni dia lemah tu. Duk balik kanan. Tolong alih tangki pergi balik sana. Doktor kata tak boleh sebab wire tu pendek. Kalau nak pergi ke ujung katil, nak pusing, nak kena disconnect dulu. Pergi balik tu nak kena buah balik. Dia keadaan dia kritikal. Takut bila kita disconnect, sekejap lagi dia tak cukup oksigen. Doktor kata tak boleh. Oh, anak dia pula pergi nak tunjuk satu macam punya angin. Lepas kan pergi tumbuh meja pula depan doktor. Mak saya mau pula tengok. Doktor kata tak apa. Tapi apa-apa jadi you tanggungjawab. Doktor ni pun dia tak mau lah. Jadi kena buah siku sebiji ke apa kan saja. Okey. Tak apa. Tapi saya beritahu dulu risiko dia macam ni. Salah buat. Apa? Cabut. Dia bangkit duduk. Tuan-tuan dia jeger biji mata terbuntang. Dum jatuh mati. Kita ada ujung tu pula. Tengok. Kita nampak oksigen tu. Berapa punya nikmat ni Tuhan duk bagi main. Disconnect sat aja. Dia tak cukup dah. Oksigen nak supply masuk tak cukup dah. Terus bangkit berdiri dia jeger biji mata jatuh tu. Ambil. Dia anak hak cengih tadi ditumbuk pula pintu hospital saja.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini rezeki Tuhan bagi. Anak Tuhan bagi rezeki, RM2 Tuhan bagi rezeki, kesihatan Tuhan bagi rezeki, lalu makan ni rezeki. Ini semua ni rezeki yang Tuhan bagi. Allah bagi rezeki ini kepada manusia. Maka diberi rezeki yang luas pada akhirat atau di dunia dengan dipermilik yang dikehendakinya itu dengan tiada hisab. Dengan dipermilik akan orang yang diolok-olok itu, akan harta orang-orang yang mengolok-olokkan itu. Itu dia. Allah akan bagi. Hak kawan ni punya, esok Allah bagi dekat orang yang dia olok-olok main. Firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidah. Wallah. Lepas ni kita sambung, kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia tu asal dia umat yang satu. Atas iman semua. Asal Tuhan bagi jadi manusia dulu satu aja. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ummatan wahidah. Kemudian esok ni fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudiannya Allah bangkitkan nabi-nabi untuk nak perbetul balik manusia yang mulanya bersatu yang jadi pecah-pecah ni. Hantar nabi pula nak perbetul balik bagi jadi satu. Insya-Allah kita baca. Wallah. Seorang ulama datang hendak sembahyang di masjid kita. Patut ataupun tidak patut kita pelawar beliau menjadi imam sembahyang. Kira dia gini, hak menjadi imam ni dia mesti sahibul bait. Itu dalam agama dia begitu. Orang yang paling layak menjadi imam ialah tuan tempat. Kalau dia ni ulama, kita kata orang baik-baik, orang bagus-bagus, mai masjid kita. Semua pun kenal dia orang bagus-bagus. Kita sebagai orang biasa tak boleh pelawar dia jadi imam. Tu imam kena pelawar dia jadi imam. Sebab yang berhak untuk menjadi imam ialah imam tempat. Kecuali kalau sekiranya yang mai itu dia penguasa tempat tu. Khadi misalnya. Khadi daerah tu. Khadi ini dia adalah pemimpin. Dari segi agamanya dia adalah pemimpin pada daerah tu. Dia kalau dia mai, dia boleh overrule imam tempat tu. Lain daripada tu, mesti dengan izin daripada imam yang ada di tempat tu. Kalau tu imam sendiri kata sila, okey, nanti. Kita ni orang biasa nak karya apa semua, kita nak main duk potong naik tak boleh. Pasal apa? Pasal ada tuan di tempat tu. Ada sahibul bait. Ada tuan rumah di tempat tu. Ini dari segi adab. Dalam agama, adabnya begitu. Cuma kita sebagai imam, sebaik-baiknya, kita dah tengok dia ni orang bagus, orang kenal, kita suruh dia lah. Mawa dia nak, itu lebih baiklah. Jadi nampak kita ta'zim ataupun takrim. Kita tunjuk kita ikram kepada orang-orang alim, orang ulama yang baik-baik. Apakah kriteria seorang pemimpin masjid? Ini banyak kali lah duk tanya. Pemimpin masjid, dia kena main semayang masjid dulu lah. Kan? Macam mana dia nak pimpin kalau masjid pun dia tak main? Kan, apakah kriteria seorang pemimpin masjid? Buka balik dalam ayat Quran. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid Allah itu ialah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Apa semua dia bagi syarat-syarat semua di sana. Baca ayat tu, itulah syarat-syarat nak menjadi orang yang mentadbir masjid. Dia bukan pemimpin masjid, dia adalah pentadbir masjid. Dia tolong tadbir masjid ni. So yang paling penting, saya selalu bagi tahu, yang paling penting ialah dia pun mas'ul di depan Tuhan esok. Tuhan akan tanya dia. Hang masa hidup dulu pegang masjid sekian-sekian, apa hang buat untuk nak membasmi kejahilan di kalangan anak karya situ? Mas'ul, jawab depan Tuhan. Kalau dia ada buat, dia ada susun program di masjid pun dengan kuliah bulanan dia, dengan ceramah sekali skalanya, dengan apa semua dia buat elok. Kemudian publicity dia buat pun cukup, dengan banner keluar, dengan poster lekat sana sini dan sebagainya, nak tarik orang supaya memahami agama. Dia dah buat yang tu semua, orang tak main juga. Dia okey. Tanggungjawab dia selesai. Tapi kalau dia yang duk tahan tak bagi orang main, dia ni nampak masalah besar.
Orang ni tak boleh main, orang ni tak bagi, orang ni tak kena, yang ni tak betul, dia ni. Semua orang tak betul. Tengok-tengok satu kampung semua jadi tak betul. Pasal apa? Pasal tak boleh siapa main apa betul. Tuan-tuan, bukan kata kita orang awam ni. Alim ulama pun ada silap. Perlu kepada wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Wazakir bagi peringatan. Fa inna zikra, kerana peringatan itu tanfa'ul mu'min. Dia memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kita manusia, kita duduk pada kedudukan apa pun, kita tak manusia. Sebagai manusia ada. Cuma nak banding, kalau kita baik, nak banding dengan orang yang kita kurang. Minimum kesalahan kita berbanding dengan orang-orang yang tak ambil tahu agama ni. Dia banyak kesalahan. Tapi tang salah tu jadi. Sekali dua kali jadi. Sekali dua kali jadi. Alangkah baiknya kalau sekali dua kali tersilap tu ada orang boleh main tolong betul. Dengan adab lah. Dengan adab yang cukup cantik. Main elok-elok jumpa cakap. Ni lagu ni cerita. Alhamdulillah. Kalau sampai siapa pun tak boleh nak tegur, tak boleh nak berbetul kita macam mana tuan-tuan? Kena ada orang boleh tegur kita. Kena ada. Dan orang nak tegur, adab mesti kena cukup cantik. Kan? Masalah lah ni dia jenis lagu nak tunjuk dia pun champion juga, bangkit. Bagi soalan pun cara nak tanya macam Syarif nak tembak kawan aja. Jadi daripada awal keikhlasan dia itu diragui lah. Diragui. Buat pergi elok lah apa pun. Kalau nampak tak betul, dia abang dia elok. Tu imam baca tak betul. Misalnya kita pandai tajwid. Tu imam baca tak betul. Selotong elok-elok. Tengok cantik punya tempat, siapa pun tak ada. Dia beritahu kata, Ustaz, sama ada telinga saya salah dengar ataupun macam mana ke. Tapi saya dengar macam Ustaz dia tiap kali salam, dia kata Assalamualaikum. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar silap ke tak tahu. Tapi kalau ni Ustaz tanya-tanya orang lain sama saja. Tidak siapa nak tegur dah. Dan dia pun bila kena macam tu tentulah tak seronok. Dengar. Wah, asyam dia budak ni bila tegur aku. Tapi simpanlah. Simpanlah kan. Bukan semua orang yang main tegur kita tu cerdik. Kan? Bukan semua orang yang main tegur kita tu cerdik. Kadang dia pun baru dapat benda tu. Dia pun hangat satu macam. Dia pun kita nak kena faham. Bila dia main tegur apa lebih kurang, saya kata dia terima kasih lah. Lepas tu cepat-cepat diklaim bang. Takut dia cakap lama lagi dia hidup merodak dalam perut kita lagi. Kita sidai dia pula. Kan? Ada juga orang macam ni. Tak ada diplomasi dalam menegur orang. Tuan-tuan, siapa tuan-tuan yang suka maruah dia dijatuhkan di depan orang? Siapa? Siapa dia yang suka orang jatuhkan maruah dia di depan orang? Siapa dia? Manusia yang waras fikiran semua sama. Tapi kalau dia tak mau orang jatuhkan maruah dia di depan orang, dia jangan jatuhkan maruah orang di depan orang ramai. Islam ajak macam tu lah. Kita tak suka orang main tegur bagi kita malu. Kita jangan tegur orang bagi orang malu. Islam bagi itu cantik lah. Kita pakai benda-benda ni lah. Pakai saluran-saluran yang elok, yang baik. Tegur. Matlamat kita bukan nak tunjuk kita pandai dia bodoh. Matlamat kita nak bagi betul semua. Itu matlamat kita. Kalau matlamat kita dah menyimpang, kita bermatlamat nak menjatuhkan dia, maruah dia biar jatuh pada muka dia, nak tunjuk orang kita lagi pandai, kita pun tak dapat pahala dengan teguran kita. Dosa lagi nanti nak main kat kita. Dia macam tu. Jadi muhasabah diri kita balik. Kita bukan orang yang sempurna. Banyak lemah, banyak kesilapan kita. Hak salah silap kita, istighfar minta ampun dekat Tuhan. Kalau sangkut dengan orang, kita pergi minta maaf dekat dia. Kita betul-betul flat depan Tuhan. Kita dengan tak ada apa kita ni depan Tuhan. Tak ada apa. Cantik semua. Mudah-mudahan tuan-tuan. Matlamat kita nak masyarakat kita jadi elok. InsyaAllah Allah akan bantu kita kalau niat kita ikhlas kerana Allah. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.